Seandainya ku diberikan peluang ingin... Semua sekali RM4.5 dia. Min, ada cash tak? Cash tak? Tak ada tu, Net. Cuba cek balik. Mesti ada. Ya Allah, tak ada. Tu ada tu. Yang nak 500 yang ada tak? Nak beli baju. Boleh yang. Berapa tadi? 500 Sekejap. Yang. 500. Betul ke ni awak? Cukup tak nanti? Nak makan, minum? Cukup lah. RM20 ni cukup. Buat makan minum. Okey. Tiga tak dulu tau. Betul ke tu cukup RM20? Taklah aku makan balik lah 200. Kesian. Yang Cak, awak tertinggal iPad. Yang Cak. Apa? Okey. Terima kasih yang. Okey. Syirah, tahan saya Syirah. Tahan saya Syirah. Awak sabar. Awak saya geram pula tengok abang last tu. Bukan main lagi dia. Itu dia bahan-bahan konten-konten yang ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ini. Kenapa kedekut Yana? Sifat orang kedekut ni, dia menerima dia lebih. Oh. Tapi dia memberi tu, bukan main lagi. Hak dia bukan main dia sorok hak orang dia nak. Marah tu? Marah. Ada curahan perasaan ke ni? Belum, sekejap lagi. Okey, ini yang akan kita kupas bersama dengan tetamu kita di studio. Okey, di sebelah sana elok kita perkenalkan terlebih dahulu bersama dengan Bro Amin Idris, Iron Man Malaysia. Apa khabar, sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi bersama dengan Abang Rahmat Mega kita. Okey, maintain Tadi dia bagi cliffhanger je. Tak nak beritahu Saya kenapa. goosebump sebenarnya. Sudah Abang Rahmat ni. Daripada sekolah menengah dengar lagu dia. Aura dia kuat kan? Intro maco ni sebenarnya. Bukan sahaja Abang Rahmat Mega mempunyai aura yang kuat. Masya Allah. Kakak kita yang Petang lagi di ujung sana. Ya, Kak Nur. Apa khabar Kak Nur? Alhamdulillah sihat. Lembut je Sibuk orang je. dia tanya. Okey, dah ready ke nak mengaku di khalayak ramai kedekut ataupun tidak? Pengakuan untuk hari ini akan buat satu pengakuan yang mengejutkan. InsyaAllah. Takut. Okey, baik. Untuk membuka kita punya perbincangan pada hari ini, siapa nak jadi mangsa saya yang pertama? Angkat tangan lah, angkat tangan. Siapa volunteer? Disebabkan tadi kita dah tanya kepada Abang Rahmat Mega, kita tanya dia juga dulu. Okey Abang, Selamat, tadi Abang. soalan saya. Adakah Abang Rahmat ini seorang yang kedekut ataupun tidak? Saya tidak. Ya? Jawapan paling simple, saya tidak. Kenapa tu? Kenapa tidak? Sebab memang saya mudah kesian orang. Mudah kesian orang. Kalau kadang-kadang ada sahabat-sahabat nak minta tolong, kadang-kadang lah. Tak sampai hati nak cakap tidak kalau benda tu ada. Sebab mengikut kita punya guru-guru dulu tu kan, kita ketika belajar dia cakap, kalau kita cakap tidak tu umpama doa kan. Jadi kita tak tahu ketika doa kita tu malaikat angkat rupanya jadi betul pula, daripada ada duit jadi tak ada duit pula. Jadi kan. Jadi biarlah kita, kalau tak penuh pun kita bagi sikit je lah. Kan, sekurang-kurangnya ada lah daripada gitu. Setakat yang mampu lah maksudnya. Setakat yang rasanya selesa untuk kita. Janganlah sampai kita teringat-ingat kan. Kalau kita teringat-ingat tu dah jadi tak ikhlas pula kan. Nak minta 1,000 kita rasa dengan 100 seperti ingat bagi RM10 sudah lah. Okey, macam Kak Khairia pula, mungkin ada nak kongsi sedikit akak orang yang mudah memberi ataupun macam mana? Okey, Assalamualaikum terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi sangat tak datang ke rumah wanita hari ini. Akak excited sangat dengan topik hari ini sebenarnya. Tapi apa yang boleh akak share dekat sini, kenapa kedekut? Kenapa? Kita kena tanya balik kenapa, adakah itu sifat, sikap ataupun dia pernah kena dengan kawan-kawan, kena berstabbing ke apa ke maknanya. Kadang-kadang dia menjadi kedekut tu kenapa? Kita kena tanya kenapa dulu sebenarnya. Kalau sikap tu kita tak boleh buat apa-apalah. Tapi kalau kena dengan kawan-kawan tu mungkin dia serik contohnya kan. Tapi apa yang boleh akak share, akak jarang berjumpa dengan orang yang kedekut. Tetapi akak ramai berjumpa dengan orang yang berkira.
Kiranya macam kita cakap tadi. Kita nak tanya dekat pengamin kita. Dia ada beza kan? Dia ada beza. Dia ada beza. Tetapi bila fikir balik, kenapa dia kedekut, barangkali mungkin dia jenis macam, dia dah banyak memberi. Orang kata nak bayar, tak bayar. Jadi dia dah jadi takut dekat situ. Tapi bila kita fikir balik, kedekut ni bukan wang ringgit sahaja ya sebenarnya. Kedekut ni ilmu, tenaga, masa. Kalau akak salah betul kan ya? Betul tak? Bila kita fikir kedekut ni, okey, duit. Tak sebenarnya. Ilmu pun kalau macam, aku ada ilmu, aku tak nak share dengan kau. Aku ada masa, aku tak ada masa lah dengan kau. Aku ada tenaga, aku tak nak lah. Tapi skop kita terlalu besar sebenarnya. Tapi kita kedekut je duit kan. Bila kita rungkaikan balik, bila akak dapat je topik ni, menarik sebenarnya. Dekat sini kita boleh share dengan semua. Kedekut ni bukan duit saja. Masa, tenaga, ilmu, itu pun dikira kedekut. Tapi syukur alhamdulillah akak tidak ada berjumpa dengan orang yang kedekut dan akak bukan orang yang kedekut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab akak tahu dia nak kata kalau kita kedekut, pulangan tu macam mana? Lagi banyak lagi kedekut. Allah tarik akan nanti rugi. Ni kan. Jadi akak rasa macam akak tidak berjumpa dengan orang yang kedekut dan akak pun seboleh-bolehnya ajar diri akak jangan kedekut, jangan berkira. Nanti Allah akan pulang lagi. Syukur alhamdulillah tak jumpa lagi orang kedekut. Orang berkira adalah. Kalau kita tengok Kak Nur kita kan paling tak kedekut apa tahu? Senyuman. Murah. Orang tak tahu sakit kita macam mana. Tunggukan senyum. Okey, tadi Kak Nur ada sentuh mengenai berkira. Encik Amin, kita nak tanya, kalau kita cakap tentang kedekut ni, ada satu garis halus yang memisahkan antara kedekut, berkira atau sebenarnya berjimat. Macam mana kita nak klasifikasikan tu? Ada lagi satu. Ada lagi. Aduh. Ilmu tinggi. Dia gini, di dalam agama disebut kedekut ni sebagai bakhil. Sebab tu dalam cerita Piramli, Haji Bakhil. Bahkan ada doa yang mana kita diajar untuk mengelak daripada penyakit bakhil ni. Tapi doa tu saya share hujung-hujung nanti. Baik. Dalam agama juga kita tengok ada hadis riwayat Bukhari. Nabi cerita tahu. Taraka Rasulullah SAW inda mautih. Bila Rasulullah SAW meninggal, Nabi tak meninggalkan dirhaman, kan dinaran, wali abdan, wa amatan. Nabi tak meninggalkan dirham maupun Nabi meninggalkan dinar. Nabi tak meninggalkan hamba macam situasi sekarang, maknanya pekerja stafnya ramai. Illa baghlah wasilah wa ardan ja'ala sadaqah. Kecuali Nabi tinggalkan bagal, Nabi tinggalkan senjata dan juga tanah yang disedekahkan. Nabi tak kaya. Tetapi hadis juga menunjukkan Nabi ni ajwadun nas bil khair. Nabi ni sangat pemurah. Wa kanu ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kemuncak pemurah Nabi di bulan Ramadan. Walaupun Nabi miskin, tapi Nabi seorang yang pemurah. Maknanya Nabi tak menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk kedekut. Jadi saya nak relate. Kedekut ni ialah dia tak berkira walaupun dia miskin. Orang yang tak kedekut ni. Maknanya orang kedekut, dia miskin pun dia berkira, dia kaya pun dia berkira. Itu kedekut kan. Dia berkira ni dia akan pemurah, tapi dia tengok dulu kan. Siapa? Dia tengok pertama kat siapa. Kedua berapa hari bulan. Kalau akhir bulan insya-Allah. Tapi kalau dah awal bulan, sadaqallah. Dia berkira, dia tengok, dia kalkulate, betul tak? Ada juga yang berjimat. Berjimat ni dia belanja secara strategi. Kan? Dia belanja dengan belanja ni apa ROI dia. Kalau dia belanja tak ada ROI, aku belanja orang lain. So itu lebih kurang bagi menjawab persoalan yang sangat kebat di situ. Sangat kebat je. Tapi menarik juga bila kita bercakap tentang kedekut, jimat, berkira, walaupun bunyinya seakan-akan sama, tetapi pastinya membawa terma ataupun maksud yang berbeza-beza. Okey, banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita. Sabar jap, sabar. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan dulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Kenapa kedekut? Okey, macam Kai sendiri nak kata kedekut tu, saya rasa bukan diri saya. Saya adalah orang yang sangat tak kedekut. Tapi kadang sometimes orang cakap lah kan, tegur-tegur sikit, jangan terlalu memberi kan. Ada kalau nak bagi tu berpada-padalah juga. Tapi bagi Kai, kedekut ni rasanya kena ada tempat ni juga kot. Kedekut tu perlu ada, and dia
bergantung kepada situasi itulah, bergantung kepada siapa yang kita nak memberi. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu pemurah, orang akan ambil kesempatan atas kita. So, tapi sebenarnya macam kadang-kadang kita ni yang terlalu pemurah ni terlalu memberi kat orang lain, tapi diri sendiri tu kita kedekut dengan diri sendiri, kedekut nak spend untuk diri sendiri. Sometimes benda tu perlulah untuk like a self reward. Kedekut ni kena ada juga dalam diri kita dari segi kewangan lah. Terutamanya kalau kedekut ni dari segi kewangan. Bukan nak cakap kedekut, mungkin kita kena berjimat untuk kehidupan kita, untuk duit tu apa lagi yang kita pakai kan untuk masa depan kita lah. Dan pandangan lain juga, kalau kedekut, ada yang tak patut kedekut bagi Beto dari segi ilmu. Ilmu jangan kedekut. Siapa je, kita kena curahkan ilmu, kena kongsi ilmu. Ilmu apa yang kita ada, kita kena kongsi, kita kena spread untuk semua orang. Baik, itu dia pendapat rakan-rakan kita tentang topik kita pada hari ini. Itu tentang pendapat rakan-rakan di luar sana. Tapi dekat Facebook kita pun meriah Yana orang bercakap tentang kedekut ni. Antaranya kedekut untuk komen tak komen. Antaranya ini dari Amin juga nama dia. Serius? Encik Amin tau. Ini dari Amin Nuruddin. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu saya akui saya memang kedekut bila kawan ajak jumpa minum-minum. Saya akan elak sebab takut kena belanja. Saya akan cakap saya busy lah, tak ada masa lah. Tapi lepas dengar tazkirah Encik Amin, satu rancangan saya, jadi saya berubah. Dah ada rezeki lebih, saya cuba untuk kongsi tahniah meninggalkan kesan sangat dalam sebenarnya. Tak kedekut ilmu. Alhamdulillah ramai dapat manfaat di luar sana. Okey, itu cerita Amin dan juga Amin. Tapi kita nak tanya dengan Abang Rahmat sendiri. Cerita tentang makan-makan ni, kita realiti kita lah kan, kita keluar makan-makan. Dalam satu grup tu ada 5 orang, ada 6 orang. Tapi waktu nak bayar, seorang je muncul kat kaunter. Asyaram. Yang lagi 4 orang tu, lagi 4 orang tu bukan main, makin nak ke kaunter makin dia datang. Seorang tengok siling, tengok seorang berbual tengok lah. kaki, Pergi toilet lagi. Pergi toilet lah. Yang best orang dia buat belik wallet je. Tengok sudah. Tengok handphone lah, ada orang call lah kan. Lepas tu pengalaman peribadi tu. Lepas tu buat tanya pula, dah bayar? Abang Rahmat sendiri, ada ke perkongsian untuk kata orang bab makan ni, ada apa-apa nak dikongsikan? Saya memang antara yang selalunya menjadi the paymaster lah. Tukang pulur lah. Tukang bayar. Dan ada berlaku kadang-kadang kan, saya dapat melihat sendiri kawan-kawan karakter ni, ketika ada satu sejarah. Ketika saya sampai, kita memang selalu berjumpa. Ketika saya sampai, dia nampak saya sampai, dia terus order. Dia terus order. Sampai kita perasan. Sampai kita perasan tau. Kita perasan. Asalkan nampak abangnya order. Bila kali pertama tu mungkin hari pertama mungkinlah kebetulan kan. Kedua, tapi kalau setiap kali sampai je kita tengok kita nampak raut muka, nampak dia rasa tenang sikit kan. Dia tu order. Jadi lama-lama saya mula elak orang macam tu. Bukan kita tak nak membayar ketika itu kan, tapi ketika kita membayar tu bukan niat untuk dipergunakan. Kita orang ambil kesempatan, dia tahu dia ni akan bayar. Itu rasanya bukan kita kedekut, tapi kita terpaksa mengelakkan aktiviti berkawan dengan orang yang memang ada ciri-ciri memerah. Memerah kan? Memerah nampak tak? Dia dengar ni bang. Tapi dia tak tahu siapa. Tapi kan konsep macam ni. Rahmat datang. Mana? Teh tarik tambah lagi 2. Roti canai. Lagi garing 4. Dia tak order murah. Dia order yang paling premium mahal terus. dia ada, paling mahal dalam menu. Ada kawan-kawan yang ada. Dia tak masuk order. Jadi dalam etiket sosial dia ada satu rules tau. Siapa yang ajak, dia yang bayar. Faham? Itu dalam etiket sosial. Dia dah jadi common sense tau. Tapi situasi masyarakat kita, dia terbalik tau. Siapa yang ajak kan, bila dia ajak pengunjung bukan main kan, dia balik dulu. Dia balik dulu. Menyebabkan orang lain semua, kau yang ajak aku, kau bayar. Kau bayar lah. Ini common sense yang semakin lama sudah tidak common. Macam Abang Rahmat orang lain ajak, abang pergi. Kau yang bayar. Tapi dalam bila kita dah berkawan bila kita dah berkawan dengan geng-geng yang dah dalam keadaan kerjaya yang sukses dan sebagainya, kita nampak dia orang mula berebut-rebut nak bayar. Betul. Dia orang berebut-rebut. Kalau
asyik dia. Sampai kita kat, kalau lepas ni kita memang tak nak makan dah. Kan, bayar lagi siap kau. Ataupun kejap nak pergi tandas kejap. Lah, tahunya pergi bayar. Bukan hari. Jadi kita dah apa yang kita buat selalunya itulah yang datang di sekeliling kita. Jadi apabila kita ni bertemu dengan sahabat-sahabat yang cuma environment ataupun energi yang sama ada di sekitar kita. Itu energi yang best. Betul tak? Ya, betul. Okey, baik. Kita nak baca satu lagi komen oleh rakan kita di Facebook, oleh Alia Maisara. Dia kata, kenapa kedekut? Kedekut biar bertempat. Kedekut sampai memudaratkan diri tak elok juga. Orang sekeliling akan takut nak berkawan atau berbincang apa-apa dengan kita. Orang dulu-dulu pernah cakap, jangan sesekali kedekut ilmu. Betul. Tak salah kalau kita berkongsi ilmu. InsyaAllah manfaatnya sangat besar. Jadilah seorang pemurah, jangan kedekut. InsyaAllah rezeki kita yang sempit menjadi luas. Okey, ini saya nak tanya kepada Kak Nur tadi. Kak Nur sendiri ada cakap tadi tentang bagaimana kedekut ni bukan sahaja dari segi wang ringgit, tenaga, masa dan juga kita punya ilmu. Kak Nur sebagai seorang pelakon yang cukup dihormati, berada dalam industri pun dah cukup lama. Sekiranya ada bakat-bakat baru, bergandingan dengan Kak Nur lah. Ada tak yang cuba untuk menimba ilmu daripada Kak Nur? Dan bagaimana reaksi dan respon daripada Kak Nur? Okay, Alhamdulillah, terima kasih soalan dia. Okey, sebenarnya ada. Dan akak suka share. Akak tak ada ilmu tapi akak ada pengalaman. Akak rasa macam, okey, nak tunggu orang panggil kita buat kelas mungkin tak tahu sama ada akak layak ataupun tidak. Tapi akak suka share dengan adik-adik yang baru. Akak sebab kita makin lama akan, tarikh luput akak akan ada. Okey. Jadi yang baru-baru ni, akak rasa macam akak kena share dengan dia orang. Contohnya kalau dia orang tak boleh menangis, kenapa kau tak boleh menangis? Contohnya kan akak tahu itu bukan satu benda yang mudah. Walaupun ia mudah dengan akak tapi mungkin susah untuk orang. Dia selalu tanya, macam mana akak boleh menangis? Adik, kadang-kadang akak tengok orang pegang bom tu pun akak menangis. Ya, dulu kan bom mic. Kau bayangkan dia berketar-ketar ni. Kau bayangkan dia nak cek rezeki untuk family dia macam mana ni? Untuk anak dia, untuk mak dia macam mana ni? Kau masuk ke benda rasa susah macam tu boleh tak? Kalau kau susah sangat nak nangis, kau fikirlah keranda keluar pada rumah kau yang dalam keranda tu mak kau. Macam mana? Akak share benda macam tu. Mula-mula akak cakap dengan dia orang, kau jangan takut tak berlaku dengan akak. Kau kena ada rasa macam, aku seronoklah kerja dengan akak. Aku rasa macam banggalah dapat kerja dengan akak sebab akak akan share apa saja tapi dengan syarat engkau orang jangan kedekut untuk bertanya. Itu dia. Itu yang penting. Jangan tiba-tiba mentang-mentang tengah naik, tengah on sekarang, tengah famous macam, hai kak. Kita pun ada satu perasaan macam akak nak share ilmu dengan korang ni. Boleh tak kita sama-sama dalam industri, kita jangan kedekut ilmu, kita jangan kedekut nak senyum, kita jangan kedekut nak Assalamualaikum semua, apa khabar? Macam akak tak suruh kau melutut kat akak, junjung akak tak. Tapi cukup sekadar macam, kak boleh tak kita nak try rehearse dialog? Di situ pun dah nampak courtesy. Jadi akak macam budak ni baguslah, apa yang aku ada ni aku nak share dengan kau. Sebab akak rasa memang tarikh luput akak akan ada. Jadi akak rasa macam apa pengalaman yang akak ada, apa yang akak ada ni akak akan share dengan semua. Tak payah bayar. Akak tak nak duit. Sebab benda-benda macam tu pun manalah tahu kau ada kebaikan nanti dikira oleh Allah kiranya kan. Jadi ambil. Tak payah bayar. Nak bayar kak ambil. Kan, tapi tak payah bayar. Semoga satu hari nanti saya dapat bekerjasama. Masya-Allah. Kalau nak bayar tak tolak. Tak tolak. Kiranya kan kata jujur lagi kiranya kan. Okey, baik, saya nak kongsikan satu lagi komen daripada rakan kita di Facebook iaitu dari Zara Ziani Atika. Katanya, Assalamualaikum WHI. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akui saya ni pemurah, mudah simpati sebab tu saya mudah kena tipu. Saya nak minta hutang pun rasa bersalah. Encik Amin terlalu pemurah sampaikan kita nak minta duit kita sendiri ni. Bukannya kita nak minta duit orang lain, kita nak minta duit sendiri pun kita dah serba salah. Macam mana kita nak atasi situasi macam ni? Okey, pertama bab hutang ni kita kena sedar ada beberapa prinsip dulu. Okey. Pertama, kalaulah kita tahu memang orang tu jenis kaki tak bayar hutang, kan? Ketika itu kita yang bagi dia hutang sebenarnya cari pasal. Semua orang tahu dia ni jenis kalau dia nak minta hutang, dia WhatsApp kita hari ni, kita WhatsApp dia hari ni, semalam dia balas. Kalau dia minta lah kan. Kalau dia minta. Tapi bila bab kita nak minta dia bayar, kalau dia nak reply hari ni, kita kena WhatsApp dia tahun lepas. Nak sebut betapa susahnya dia membayar hutang. Itu pertama. Okay. Kalau dah tahu dah dia kaki jenis tak bayar, jangan kita bagi hutang. Bahkan ada para fuqaha bincang haram kita bagi dia hutang. Wow. Sebab apa? Okay. Memudaratkan dia dan menyusahkan kita. Ini kalau kita dah tahu ya? Dah tahu. Okey, baik. Okay.
Kedua, kita tahu dia memang susah. Dan dia tahu dia sedang berada dalam kemudaratan yang kritikal. Ketika itu kita wajib bagi dia hutang. Walaupun dia dah berhutang banyak kali dengan kita. Walaupun dah hutang banyak kali kita. Sebab dia kritikal dan mudarat. Wajib. Masa tu wajib sebab nak elak daripada kemudaratan yang turut bakal berlaku. Kalau kita tahulah. Dan kalau kita mampu juga. Dan kalau kita mampu jugalah. Baik. Nampak tak? Okey, jap. Sorry, ada soalan. Okey. Maaf ya. Okey, contohnya dia ni memang kerap minta hutang. Sekali ada budak tanya dengan kita, boleh tak saya nak bagi hutang kat si A ni? Adakah kita akan membuka aib dia kata, jangan, dia takkan bayar hutang, bla bla. Okey. Macam mana? Okey. Bab ni pun kita kena clear tau. Kadang-kadang jangan buka aib. Jangan buka aib kalau aib tu membabitkan kesalahan peribadi. Contohnya dia suka korek hidung dekat rumah kan. Kita pun cerita kat korang kan. Ataupun dia suka tengok cerita Korea yang seksi-seksi. Itu dosa peribadi dia. Tak boleh kita buka aib tersebut. Kita pergi intai, pergi korek, kita pergi sebarkan. Tapi kalau kesalahan itu membabitkan awam, orang lain, kan, ketika itu kita kena cerita. Nampak tak? Dia nak hutang tapi dia ni jenis tak bayar. Dia pernah hutang dengan aku. Kalau kau nak bagilah. Tapi setakat pengalaman aku, dia takkan bayar. Setakat tu je. Tapi jangan tambah haji nombor tu pula. Dia memang celaka. Tambah pula kan. Memang takkan bayar. Sama punya. So, pokok pangkalnya ialah kalau kita tahu dia ni jenis kaki tak bayar, jangan kita bagi. Tapi at the same time, kalau kita tahu dia ni mungkinlah ada masalah sikit. Tapi kita mampu. Dan kalau dia tak bayar pun, tak ada hal lah. Halalkanlah ibaratnya. Ada hadis. Kalau kita menghalalkan satu hutang tu, besar pahala dia. Cuma bagi penghutang jangan guna dalil ni pula. Betul. Salah guna pula. Salah guna pula. Tu pinjam pula. Main lagi. Pokok pangkalnya jangan sampai kita memudaratkan kita dan orang lain. Baik. Bila saya kata memudaratkan kita, jangan sampai kita bagi hutang ke orang, sampai family kita pun kita nak tanggung. Nampak tak? Sebab keutamaan kita, family kita. Kena clear tu. Wow. Penjelasan yang cukup baik daripada Encik Amin. Baik, kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan. Cepat betul lah. Cepat kan? Cepat kan? Kan dah cakap tadi? Kita tak kedekut masa, tapi tak cukup masa. Betul. Tapi di hujung perbincangan ni mungkin kita nak dengar sedikit daripada Kak Noh, daripada Abang Rahmat dan juga daripada Encik Amin untuk kita simpulkan tentang perbincangan kita pada hari ini. Kita mulakan dengan Kak Noh. Okey, kalau kita tak nak jadi kalau orang tak nak kedekut dan kita tak nak kedekut, kita kena jadi contoh yang baik, okey? Bila kita meninggal, 3 aja yang ditanya, amalan yang dibawa, sedekah, ilmu dan anak, itu saja. Renung-renungkan, fikir-fikirkan. Itu saja. Itu saja. Abang Rahmat? Kita perlu untuk menarik perkara-perkara baik ni, kita kena buat baik. Dan elakkanlah kalau boleh untuk kedekut tu, sebab dalam Islam pun dia menggalakkan untuk kita bersedekah, kan? Dan kalau orang berhutang dengan kita tu, kalau memang kita buat yang terbaik untuk mendapatkan balik. Tapi kalau memang dia tak nak bayar ataupun gagal membayar, kita anggaplah bahawa rezeki yang ada pada dia tu, yang milik kita tu adalah sebahagiannya malah milik dia. Macam tu. Saya suka Abang Rahmat kata, maknanya duit dalam poket kita belum tentu duit kita. Belum tentu duit. Sebab rezeki kita perlu memang ada hak orang lain. Jadi mungkin bahagian yang sepatutnya tu kita mungkin tak keluar, jadi datang daripada asbab orang pinjam tadi. Boleh buat lagu baru tu bang. Boleh buat lagu baru tu. Tajuk dia, duit tak payah. Okey, Cik Amin silakan. Nombor 1, ibda bin nafsak fatasaddaqa 'alaiha fa in fadala syai' fali ahlik. Pertama, mulakan diri kita. Kalau ada lebih, bukan kalau lebih, bila kita ada rezeki lebih, bagi pada ahli keluarga kita. Jangan kedekut dengan ahli keluarga. Dan terakhir sekali, doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajz wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Doa ni kita minta jauh daripada, pertama, penakut, sedih dan juga lemah. Kedua, daripada rasa penakut dan juga rasa bacul. Dan yang ketiga dan yang seterusnya, Nabi kita minta daripada penyakit bakhil. Kedekut dan juga kejahatan orang lain. Baik. Maknanya bakhil ni pun penyakit. Ada doa khusus Nabi ajar. Kan bukhl tu maknanya bakhil. Bakhil. Baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Bro Amin Idris, kepada Abang Rahmat Mega, Kak Noh Khiriah atas perkongsian yang saya kira sangat-sangat membuka mata kita pada hari ini. Kalau hari ini belum memberi, sila-sila kalau memberi. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana.